Penjawat awam di Negeri Sembilan akan menikmati waktu bekerja fleksibel berkuat kuasa 15 Januari ini. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amidin Harun berkata tujuannya bagi meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Saya melihat bahawa waktu kerja anjal ini sepatutnya dimanfaatkan oleh semua penjawat awam, khususnya di SUK ini, bagi mengelakkan isu masalah kesesakan jalan raya, isu menghantar anak. Jadi ini boleh diatur oleh mereka. Jadi kita tak nak esok ada alasan-alasan tertentu. Mereka dan kita tak nak juga mereka menyalahgunakan waktu anjal ini. Kaki tangan awam diingatkan agar memanfaatkan pelaksanaan waktu anjal itu sebaik mungkin. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Pentadbiran Kerajaan Negeri di Seremban. Penjawat awam Negeri Sembilan yang berniat melakukan penyelewengan dan rasuah dinasihatkan berhenti sebelum dicekup SPRM. Menteri Besar Datuk Seri Amidin Harun berkata SPRM diberi kuasa penuh untuk terus menyiasat mana-mana penjawat awam negeri jika ada yang terlibat dalam perbuatan tidak bermoral itu. Kita telah berjaya menyelesaikan masalah kecurian REE yang berlaku di Jelebu dan di Kuala Pilah, dan mereka di Kuala Pilah telah bayar kompaun sebanyak RM500,000. Dan begitu juga dengan isu pasir, kita juga telah batalkan, ada beberapa permit pasir yang kita batalkan disebabkan mereka tidak ikut peraturan. Jadi ini antara ketegasan-ketegasan yang perlu ada oleh semua penjawat awam, dan kita berharap bahawa hasil negeri tidak tiris. Itu yang kita katakan bahawa kita juga mengalu-alukan agar sebuah siasatan dilakukan oleh SPRM mana-mana penjawat awam yang didapati melakukan rasuah. Kerajaan Melaka akan membantu rakyat negeri itu mendaftar dalam padu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pendaftaran penting bagi memastikan individu layak tidak tercicir daripada mendapat bantuan kerajaan. Dan kita perlu untuk bekerjasama memberikan sokongan dengan menyeru kepada rakyat Melaka supaya mendaftar segera kerana nak memudahkan nanti delivery system yang selama ini kita nak mengenal pasti melalui cara lain. Tapi kali ini kita daftar sendiri dan penilaian itu boleh dibuat sendiri oleh kerajaan untuk memberikan pelbagai faedah kepada rakyat. Subsidi, program e-kasih dan pelbagai lagi kaedah. Kerjasama Melaka dan China akan diperkukuh sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Ia bukan hanya tertumpu kepada sektor pelaburan, malah akan diperluas ke sektor pelancongan khasnya seni dan budaya. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengalu-alukan kedatangan pelabur-pelabur Cina untuk melabur di Melaka dengan pelbagai insentif disediakan. So this anniversary for 50 years anniversary for the Diplomatic tie Malaysia and China, Melaka will take part to celebrate the collaboration in terms of the diplomatic tie and the history between Melaka and China been there for so long, for the last 600 years. So we are encouraged. There are a lot of China investors to reside in Melaka. Government of Melaka welcome them and we give them a lot of incentive. Then we make sure that all the investors coming from China, we get different incentive from other states. The only state can offer a lot of incentive. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program sokongan didikan EDRA 2023 dan perasmian China Bookshelf di EDRA Melaka Power Plant, Kuala Sungai Baru. Dalam pada itu, semua pelabur luar atau pihak swasta di Melaka digalak menjalankan program tanggungjawab sosial korporat CSR kepada penduduk setempat, tidak kira dari segi kebajikan, pendidikan atau sebagainya. Rakyat Johor diharap tidak terkeliru antara sistem pangkalan data utama padu peringkat nasional dengan sistem pusat data usahawan padu yang dibangun kerajaan negeri. Exco Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata meskipun akronimnya sama namun fungsinya berbeza.
So peringkat negeri Johor padunya lebih kepada usahawan untuk mendapat maklumat berkaitan dengan bantuan-bantuan usahawan, grant-grant usahawan yang khususnya kepada usahawan-usahawan negeri Johor. Sehingga kini lebih 40,000 usahawan Johor sudah mendaftar dengan sistem padu Johor. Sejumlah 129 juta ringgit disalurkan untuk pembangunan usahawan seluruh negeri. Dua beradik didakwa atas tuduhan bunuh seorang lelaki Oktober lalu. Tertuduh P. Jagdish Raj, 20 tahun dan P. Vasant Raj, 21 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa bersama dengan 3 lagi suspek masih bebas membunuh Muhammad Syafiq Abdul Latif, 25 tahun pada 27 Oktober. Kesalahan dilakukan di Jalan Terus, Jalan Engku Puan, Johor Bahru. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Navina Ravichandran dan kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan dan 6 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang juruwang lelaki dari Bangladesh antara 5 warga asing yang ditahan dipercayai memiliki pasport antarabangsa pelbagai negara dalam satu operasi di Taman Abad Johor Bahru. Turut ditahan 2 lelaki Bangladesh dan 2 wanita Indonesia berusia antara 22 hingga 45 tahun yang juga bekerja di premis sama. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata ketika serbuan pihaknya menjumpai 6 pasport antarabangsa Bangladesh dan India yang disimpan di dalam laci sebuah bilik. 2 wanita Indonesia ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri. 2 lagi lelaki Bangladesh ditahan mengikut Peraturan 17-B Peraturan Imigresen 1963 kerana melanggar syarat PAS dikeluarkan. Manakala juruwang Bangladesh ditahan mengikut Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63, Akta 155 bagi kesalahan memberi kebenaran parti berada dalam premis serta Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966 dalam kurungan Akta 150.